Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita nak sambung pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim dan kita telah tiba pada riwayat yang ke-6076. Masih lagi ada beberapa hadis berkenaan tentang uban yang terdapat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6076 baca sanad dia. Mana kau baca ni? 6076. Tak habis lagi. Daripada Abu Jaifar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Jaifar, hadhihi minhu bayda, pada bahagian ini terdapat rambut putih, terdapat uban. Wa wada'a Zuhairun, maka Zuhair telah meletakkan sebahagian jari jemarinya ala anfaqatihi, pada bahagian tempat tumbuhnya anak janggut, iaitu pada bahagian dagu. Maka ditanya kepadanya, mislaman anta yauma idzin, berapakah umur kamu pada ketika itu? Maka beliau berkata, abrin nabal, aku telah boleh membuat anak panah, wa arishuha, dan aku telah boleh meletakkan bulu pada anak panah, nak menunjukkan dia telah cukup dewasa untuk mengingati keadaan tersebut. 6077 baca. Daripada Abu Jaifar sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, raaitu Rasulullah, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam abyadha qad syaba, mempunyai keputihan, mempunyai uban pada diri baginda. Kanal Hasan, maka beliau menerangkan adalah Hasan bin Ali cucu Nabi, yushbihu, menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, Hasan bin Ali menyerupai daripada atas hingga ke pusat dan daripada pusat hingga ke kaki. Maka Husain bin Ali yang menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6078 baca. Maka riwayat ini lebih kurang sama, cuma perkataan abyadha qad syabba tidak ada pada riwayat yang lain. Wa bi ilay qala wa hadatsana Sa'id bin Mansur qala hadatsana Sufyan wa Khalid bin Abdullah tahwil. Wa bi ilay qala wa hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Muhammad bin Bishr kulluhum an Ismail an Abi Juhaifah bihadza wa lam yaqulu abyadha qad syabba. 6079 baca. Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu pernah ditanya an syaibin Nabi, tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir bin Samurah menerangkan, kana idza dahana ra'sa, apabila Nabi meletakkan minyak pada rambut baginda, lam yura minhu syai'un, tidak akan nampak sebarang uban pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi pakai minyak rambut, maka tak akan nampak uban. Namun wa idza lam yaddahin, apabila baginda tidak meletakkan minyak rambut, ru'iya minhu, maka akan kelihatan uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak mula baca hadis-hadis berkenaan tentang khatam. Khatam di sini bukanlah bermaksud cincin, sebaliknya tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sifatihi, bagaimanakah bentuknya, wa mahallihi, di manakah tempatnya daripada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6080 baca.
Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad syamita, telah beruban, baginda telah beruban. Di mana? Muqaddamu ra'sihi wa lihyatihi, pada bahagian depan kepala baginda dan pada janggut baginda, tapi taklah banyak. Uban Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak banyak. Wa kana idza dahana lam yatabayyan, dan uban Nabi begitu sedikit, apabila baginda meletakkan minyak maka tidak kelihatan. Wa idza sya'itha, dan apabila baginda tidak menggunakan minyak pada kepala baginda, tabayyana, maka akan kelihatan uban baginda. Wa kana kathira sya'ril lihyah, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang tebal dan lebat janggut baginda. Faqala rajulun, maka ada yang bertanya, wajhu misla saif, adakah wajah Nabi bujur seperti pedang? Maka dikatakan tidak, bal kana misla syamsi, namun yang pasti wajah Nabi bercahaya umpama matahari dan bulan. Wa kana mustadiran, dan wajah Nabi lebih mirip kepada bulat berbanding daripada bujur. Tapi bulat bukanlah maksudnya berisi, tidak, tetapi pada waktu itu bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitul khatam, berkata perawi, dan aku telah melihat tanda kenabian yang terletak pada bahu baginda, ianya seperti baydatil hamamah, seperti telur burung merpati, yushbihu, dan warnanya menyerupai jasadah, warna badan Nabi. Warna tanda kenabian tersebut adalah seperti warna badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6081 baca. Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala telah berkata, aku telah melihat khataman, tanda kenabian, fi zahri, pada belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ianya terletak pada belakang di antara dua bahu Nabi. Ka'annahu, seolah-olah bentuknya baydatu hammam, seperti telur burung merpati. Maka tanda kenabian tersebut tertimbul dan warnanya sama seperti warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ke-6082 kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Hasan bin Salih an Simakin bi hadzal isnad mithlah. 6083 baca. Sa'ib bin Yazid radhiyallahu ta'ala yang ketika itu masih muda berkata, zahabat bi khalati, makcikku telah membawa daku ila Rasulillah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana waktu tu dia sakit. Maka makciknya pun berkata, wahai Rasulullah, inna bana ukhti, sesungguhnya anak saudaraku waji'un, sedang sakit. Famasaha ra'si, maka Nabi telah menyapu kepalaku, kata Sa'ib bin Yazid. Wa da'ali bil barakah, dan Nabi mendoakan untukku dengan keberkatan. Berkah bermaksud kathratul khair, kebaikan yang banyak. Thumma tawadda'a, kemudian baginda berwuduk. Fasharibtu, maka aku telah minum min wudu'ihi, daripada air wuduk Nabi. Thumma kumtu, kemudian aku telah berdiri menuju ke belakang Nabi, maka aku telah melihat ila khatimih, pada tanda kenabian baginda, baina katifai, yang terletak di antara dua bahu baginda, mislah, ianya adalah seumpama zirril hajalah, telur burung. Zir maksudnya adalah umpama seperti telur burung. Maka ianya datang dengan pelbagai perkataan. Kita boleh nampak pada baris yang kedua, kadangkala dengan perkataan bidah, kadangkala zir, kadangkala hajalah dan sebagainya. Hajalah pada baris yang ketiga, al-muradu bihi at-ta'irul ma'ruf, ianya adalah nama bagi burung hajalah, burung hajalah. Terus 6084 baca sanad dia. Maka dalam riwayat ini menerangkan bahawa terdapat bintik-bintik pada tanda kenabian tersebut, dan ianya terletak lebih sedikit kepada bahagian kiri badan Nabi. Maka daripada Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akaltu ma'ahu, dan aku dapat makan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khubzan, roti, walahman, dan daging. Au qala tharidan, ataupun perkataan yang digunakan adalah tharid. Tharid adalah sejenis makanan di mana roti dihancur-hancurkan dan digaulkan
dalam kuah yang bersama dengannya daging, maka dipanggil sarid. Maka aku pun fakultu lahum, maka perawi bertanya kepada Abdullah bin Sarjis, astaghfaralakan Nabi, adakah Nabi ada memohon keampunan untuk kamu? Maka Abdullah bin Sarjis berkata, ya, bahkan untuk kamu juga. Kemudian beliau telah membaca ayat yang Nabi baca, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Allah memerintahkan Nabi untuk memohon keampunan bagi orang beriman lelaki dan perempuan. Summa durtu, berkata perawi, kemudian aku telah pusing ke belakang Nabi SAW, maka aku telah melihat kepada tanda kenabian Nabi SAW baina katifai, yang terletak di antara dua bahu Nabi, indana ghidi katifil yusra, namun lebih hampir kepada narid. Narid diterjemahkan kepada bahagian atas, narid pada baris yang kedua, 4, 6. An-nughdu wan-naghdu wan-naghidu a'lal katif, pada bahagian atas pada bahagian atas bahu kiri, maka ianya lebih lebih dekat dengan bahagian kiri badan Nabi. Jum'an, dan ianya dalam bentuk gumpalan tangan. Jum'an maksudnya dalam bentuk penumbuk, gumpalan tangan, nak tunjukkan saiz dia. Alaihi khilan, terdapat tanda-tanda berbintik padanya, ka'amsalis sa'alil, seperti tahi lalat. Maksudnya ada bintik-bintik sedikit pada tanda kenabian Nabi SAW tersebut. Bab yang seterusnya berkenaan tentang umur Nabi, tempoh Nabi tinggal di Mekah, dan berapa lama Nabi SAW meninggal di Madinah. Kata Imam Nawawi, kita akan baca pelbagai jenis riwayat. Ada yang menyebut Nabi meninggal dunia baris yang pertama, wahwa benu sittina sanah, pada usia 60 tahun. Ada yang menyebut 65, dan ada juga yang menyebut 63. Namun yang paling sahih adalah seperti mana yang Imam Muslim riwayatkan daripada riwayat Aisyah, Anas dan Abdullah bin Abbas, bahawa Nabi SAW meninggal dunia pada usia 63 tahun. Kemudian dua baris selepas itu, wattafaqu, dan para ulama semua dia telah sepakat bahawa baginda Nabi telah tinggal di Madinah selepas hijrah selama 10 tahun, dan Nabi tinggal di Mekah sebelum kenabian 40 tahun. Wa innamal khilaf, cumanya dalam hadis kita akan nampak perbezaan pendapat tentang tempoh Nabi tinggal di Mekah selepas kenabian, sebelum Nabi berhijrah. Dan yang paling sahih adalah Nabi tinggal di Mekah selepas kenabian selama 13 tahun. Maka jadilah umur Nabi SAW 63 tahun. Dan ada juga pandangan mengatakan 60, ada juga pandangan mengatakan 65 tahun. 15 tahun Nabi tinggal di Mekah selepas kerasulan. Baris yang kedua daripada bawah, bilakah Nabi SAW lahir? Kata Imam Nawawi, wattafaqu, yang disepakati daripada kelahiran Nabi yang pertama, Yaumul Isnin, Nabi SAW lahir pada hari Isnin. Yang kedua yang disepakati adalah Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Kemudian yang ketiga adalah yang disepakati Nabi wafat pada hari Isnin pada bulan Rabiul Awal. Dan bilakah Nabi SAW lahir? Waqtalafu, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal, amsaminuh, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Namun Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal, duha, pada waktu duha. Itu yang disepakati. Maka kita akan nampak perbezaan pendapat ini, dan kita telah terangkan. Cumanya kenapa ada yang mengatakan 65, ada mengatakan 60 tahun, maka sebenarnya Imam Nawawi ada beri jawapan pada baris pada baris yang ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau ada beri jawapan pada baris yang ke 2, 3, pada baris yang ketiga dan seterusnya. Terus berkenaan tentang taksir, cara pengiraan orang Arab. Ada orang Arab dia genapkan sahaja bilangan. Kalau 63, mereka sebut 60. Dan ada yang pada waktu itu bulan-bulan sedikit pun mereka kira sebagai setahun. Maka sebab itu ada riwayat menyebut sampai 65. Sampai 65, sebab ada beberapa bulan yang sedikit itu pun mereka sekira sebagai setahun. Itu lebih kepada cara pengiraan orang Arab. 6085 baca.
Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah adalah Nabi SAW laisa bil tawilil ba'in, tidak terlalu tinggi ketinggian baginda, wala bil qasir, tidak terlalu rendah, walaisa bil abyadil amhaq, warna kulit Nabi tidaklah putih melepak, wala bil adam, dan tidak sawo matang, wala bil ja'dil qatat, Nabi SAW tidaklah terlalu kerinting rambut Nabi, wala bis sabit, dan tidaklah terlalu lurus, ba'athahu, bahkan rambut Nabi ikal mayang. Ba'athahullah, Allah mengutuskan Nabi ketika mana usia Nabi 40 tahun. Fa'aqama bi Mekah, maka Nabi tinggal di Mekah selama 10 tahun. Maka ini contoh yang mana mereka genapkan bilangan. Padahal Nabi tinggal di Mekah 13 tahun dan Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun. Dan Allah mewafatkan baginda ketika usia baginda 60 tahun, tapi lebih tepat 63 tahun, dalam keadaan pada rambut baginda dan janggut tidak ada lebih daripada 20 sya'ratan bayda, tidak lebih daripada 20 helai uban. Maka ini dalil bahawa keseluruhan uban Nabi tidak lebih daripada 20 helai. 6086 kita tidak terjemahkan. وبه إليه قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر تاويل. وبه إليه قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن معلن قال حدثني سليمان بن بلال كلاهما أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه بمثل حديث مالك وزاد في حديثهما كان أزهر. Warna kulit Nabi SAW adalah azhar, adalah indah. 6087 baca. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qubida Rasulullah, Nabi SAW telah wafat ketika usia baginda 63 tahun. Wa Abu Bakar ini Siddiq, Abu Bakar juga telah wafat ketika berusia 63 tahun. Dan Umar bin Khattab juga wafat ketika berusia 63 tahun. Ketiga-tiga ini, Abu Bakar, Umar dengan Nabi Abu Bakar dan Umar, mereka dikebumikan bersebelahan dan mereka meninggal dunia pada usia yang sama. Bahkan Abu Bakar meninggal pada hari Isnin yang sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6088 kita tidak terjemahkan, begitu juga 6089 kerana riwayat lebih kurang sama. Wa bihi qala hadatsani Abdul Malik bin Shu'aib bin Laits qala hadatsani Abi an Jaddi qala hadatsani Uqail bin Khalid an Ibn Shihab an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu tufiya wa huwa ibn 63 sanah wa qala Ibn Shihab akhbarani Sa'id bin al-Musayyab bimithli dzalik, menceritakan Nabi wafat pada usia 63 tahun, dan itulah pandangan yang paling kuat. 6089. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ambad bin Musa qala hadatsana Talhah bin Yahya an Yunus bin Yazid an Ibn Shihab bil isnadaini jami'an mithla hadits Uqail. 6090 baca. Maka ditanya kepada Urwah berapa lama Nabi tinggal di Mekah selepas menjadi Rasul. Beliau berkata 10 tahun. Maka aku berkata, sesungguhnya Abdullah bin Abbas menyebut salasa asyarah 13 tahun. Dan pendapat 13 tahunlah yang lebih tepat. 6091 baca. Maka aku berkata kepada Urwah berapa lama Nabi tinggal di Mekah selepas menjadi Rasul. Beliau mengatakan 10 tahun. Maka berkata perawi Ammar, maka Abdullah bin Abbas mengatakan lebih 10 tahun. Maka Urwah berkata faghaffarah, maka beliau mendoakan keampunan untuk Abdullah bin Abbas. Wa qala innama akhadhahu min qawli syair. Abdullah bin Abbas mengambil pendapat lebih daripada 10 tahun daripada kata-kata penyair. Namun tidak tepat. Yang tepat, Nabi memang tinggal di Mekah selepas menjadi Rasul selama 13 tahun. 6092 baca sanad dia. Maka hadis ni yang tepat, bahawa Abdullah bin Abbas mengatakan sesungguhnya Nabi SAW telah tinggal di Mekah selepas menjadi Rasul selama 13 tahun. Watufiya, dan baginda meninggal dunia ketika berusia Ibnu 63 tahun. 6093 kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala wa hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Bishr ibn Sari' qala hadatsana Hammad an Abi Jamrah ad-Dubai an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 13
asyrata yuha ilaih wa bil madinati asyra wa mata wa huwa ibn 63 sanah. 6094 baca sanad dia. Maka telah berkata Abu Isa, aku telah duduk bersama dengan Abdullah bin Utbah. Maka mereka telah menceritakan tentang usia Nabi SAW. Sebahagian berkata, Kana Abu Bakrin akbar min Rasulillah. Adalah Abu Bakar lebih berusia daripada Nabi SAW. Maka Abdullah bin Utbah berkata, Qubida Rasulullah. Nabi SAW telah wafat ketika berusia 63 tahun. Wa mata Abu Bakrin wa huwa ibn 63. Abu Bakar meninggal dunia ketika berusia 63 tahun. Wa qutila Umar, dan Umar bin Khattab disyahidkan ketika berusia 63 tahun. Faqala rajulun minal qaumi, maka telah bangun seorang lelaki daripada kalangan yang hadir yang dikenali dengan panggilan Amir bin Sa'ad. Beliau berkata, hadatsana Jarirun qala kunna qu'udan inda Muawiyah. Maka kami pernah duduk bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dikatakan kepada Muawiyah tentang usia Nabi SAW. Maka Muawiyah berkata, Qubida Rasulullah. Nabi SAW telah wafat ketika baginda berusia 63 tahun. Abu Bakar meninggal dunia ketika berusia 63 tahun. Dan Umar bin Khattab dibunuh, disyahidkan juga ketika berusia 63 tahun. Saya kumpat. 6095 baca sanad dia. Daripada Jarir radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan menyampaikan khutbah. Faqala, maka Muawiyah pun berkata, mata Rasulullah. Nabi SAW wafat ketika berusia 63 tahun. Begitu juga Abu Bakar dan Umar meninggal dunia ketika berusia 63 tahun. Muawiyah pun berkata, wa ana banu 63, dan aku juga sekarang berusia 63 tahun. Namun Muawiyah tidak meninggal dunia pada usia 63 tahun. 6096 baca sanad dia. Maka daripada Ammar yang merupakan hamba yang dimerdekakan oleh Banu Hashim. Maka Ammar telah berkata, aku telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kam ata li Rasulillah yauma mata, berapakah usia baginda ketika mana baginda wafat? Faqala, maka Abdullah bin Abbas menzahirkan rasa tidak suka kepada Ammar sebab dia daripada Banu Hashim, daripada keluarga Nabi. Maka berkata Abdullah bin Abbas, ma kuntu ahsibu, aku tidak menyangka, mislaka, orang seperti kamu, min qaumih, daripada kalangan keluarga Nabi, iaitu Banu Hashim sendiri, yakhfa alaiha, tersembunyi padanya, zaka makluman umur Nabi, pengetahuan umur Nabi. Maka Abdullah bin Abbas kata, takkan engkau tak tahu berapa umur Nabi sebab engkau daripada Banu Hashim? Maka berkata Ammar, aku telah bertanya kepada beberapa orang, fakhtalafu alayya, dan mereka mempunyai pelbagai pendapat. Fa ahbabtu, maka aku ingin untuk aku mendapat tahu daripada kata-kata kamu. Qala, maka berkata Abdullah bin Abbas, atasum, adakah kamu tahu mengira? Qala qultu na'am, Ammar berkata ya. Maka berkata Abdullah bin Abbas, amsik, peganglah 40 tahun. Sebab Nabi SAW menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Itu tidak ada perbezaan pendapat. Bu'itha ilaiha, maka Nabi diutuskan Nabi diutuskan menjadi Rasul di Mekah selama 15 tahun. Namun lebih tepat adalah 13 tahun. Ya'man wa yakhaf, ada ketika mana baginda dalam keadaan aman ketika di Mekah sebelum Nabi berdakwah secara terbuka. Wa yakhaf, dan ada ketikanya Nabi ditakut-takutkan. Dan Nabi SAW berhijrah ke Mekah dan berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan baginda tinggal di Madinah selama 10 tahun. 6097, 98 dan 99, tiga-tiga hadis ni kita tidak terjemahkan sebab riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wadathani Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Syababah bin Sawwal qala hadatsana Syu'bah an Yunus bi hadzal isnad nahwa hadits Yazid bin Zura'in. 6098. Wa bi ilai qala hadatsana Nasr bin Ali qala hadatsana Bishr ya'ni Mufaddal qala hadatsana Khalid al-Hazza qala hadatsana Ammar maula Bani Hashim qala hadatsana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasul
Rasulullah SAW tufi wa huwa banu 65 6099. Wa bihi la qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Ibnu Unayyah an Khalidin bi hadzal isnad. Riwayat seterusnya nak menerangkan sepanjang Nabi SAW menjadi Rasul di Mekah, maka 7 tahun pertama maka Nabi SAW hanya melihat cahaya dan mendengar suara, tetapi tidak muncul Jibril di hadapan Nabi. Selepas daripada itu barulah musyafahatan Nabi SAW didatangi oleh Jibril, supaya peringkat demi peringkat tidak memberatkan Nabi, tidak membebankan Nabi SAW dengan wahyu yang sememangnya pada waktu itu adalah perkara baru bagi Nabi SAW. 6100 baca. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, aqama Rasulullah, Nabi SAW telah tinggal di Mekah selepas menjadi Rasul 15 sanah, 15 tahun. Namun kita telah sebut yang lebih tepat adalah pandangan majoriti, iaitu 13 tahun. Yasma'u sawta wa yara ad-daw'a sab'a sinin. Nabi hanya mendengar suara wahyu dan Nabi hanya melihat cahaya malaikat selama 7 tahun pertama. Wala yara syai'an, dan Nabi tidak melihat sesuatu, tidak melihat yang lain, hanya nampak cahaya. Selepas daripada itu, bermula daripada tahun yang ke-8 Hijrah, wa thamasa sinin, dan selepas daripada itu selama 8 tahun, yuha ilaihi, maka diwahyukan kepada Nabi SAW dalam keadaan malaikat datang kepada Nabi, wa aqama bil madinati 10, dan Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun. Bab yang seterusnya berkenaan tentang nama-nama Nabi SAW yang ada dalam hadis. Para ulama kumpulkan nama Nabi SAW sampai beratus-ratus nama daripada Al-Quran dan juga daripada hadis. Cuma di sini dikongsikan hanya beberapa nama. 6101 baca. Maka Nabi SAW bersabda, ana Muhammad, ini salah satu nama Nabi Muhammad, wa ana Ahmad, juga nama Nabi, wa ana al-mahi, al-mahi bermaksud yang memadamkan. Kenapa Nabi dipanggil yang memadamkan? Alladhi yumha biyal kufru, maka dengan kedatanganku kekufuran dipadamkan. Wa ana al-hashir, dan aku adalah orang yang mengumpulkan. Kenapa Nabi dipanggil al-hashir? Alladhi yuhsyarun nasu ala aqibi, manusia akan berkumpul pada Nabi meminta syafaatul uzma Nabi. Yang kelima, wa anal aqib, Nabi adalah yang paling akhir. Kenapa Nabi dipanggil yang paling akhir? Alladzi laisa ba'dahu nabi, kerana selepas Nabi tidak ada lagi rasul yang lain. 6102 baca sanad dia. Riwayatnya lebih kurang sama terus. Maka kita tidak terjemahkan riwayat ini sebab lebih kurang sama kecuali di hujung. An Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi anna Rasulullah SAW qala, innali asma'a, sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama, dan baki riwayat adalah lebih kurang sama. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu biyal kufra wa ana al-hashiru alladhi yusharu an-nasu ala qadamayya wa ana al-aqibu alladhi laysa ba'dahu ahad wa qad sammahu Allah, dan Allah juga menamakan Nabi yang keenam dalam riwayat ini Ra'ufa. Allah panggil Nabi dengan gelaran Ra'uf dan juga dengan gelaran Rahim. Maka dah 7. 6103 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsani Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laitsi qala hadatsani abi an jaddi qala hadatsani Uqail tawil wa bi ilai qala wa hadatsana Abd bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar tawil wa bi ilai qala wa hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman ad-Darimi qala akhbarana Abu al-Yamani qala akhbarana Syu'aib kulluhum an az-Zuhri bi hadzal isnad wa fi hadits Syu'aib wa Ma'mar sami'tu Rasulullah SAW wa fi hadits Ma'mar qala qultu liz-Zuhri wa mal aqibu qala alladhi laysa ba'dahu nabiyyun wa fi hadits Ma'mar wa Uqail al-kafara wa fi hadits Syu'aib al-kufr. 6104 baca sanad dia. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata adalah Nabi SAW menyebut nama untuk diri baginda dengan beberapa nama. Yusammi lana, Nabi menyebut nama baginda dengan beberapa nama. Maka ana Muhammad kita dah baca tadi, wa Ahmad dah baca, wal muqaffi,
Maka dalam riwayat ini ada nama yang ke-8 yang dalam tajuk ini Al-Muqaffi. Apakah maksud Al-Muqaffi? Kata Imam Nawawi pada baris yang ke-4 daripada bawah, huwa bima'na al-aqib. Al-Muqaffi dan al-aqib memberi maksud yang sama, iaitu yang paling akhir. Wal Hashir wa Nabiyyut Taubah, yang ke-9 Nabi juga dipanggil Nabi At-Taubah, dan yang ke-10 Nabiyyur Rahmah. Seterusnya berkenaan tentang keilmuan Nabi, apa keilmuan Nabi SAW dan betapa Nabi seorang yang sangat takutkan kepada Allah. Maka dibawakan beberapa riwayat menceritakan pernah Nabi SAW melakukan perkara yang mana ianya adalah perkara yang Allah izinkan untuk Nabi lakukan. Nabi ambil rukhsah keringanan. Namun sebahagian para sahabat anggap benda tersebut macam tak elok. Maka mereka memandang rendah kepada apa yang Nabi SAW buat. Maka Nabi tegur mereka bahawa apa yang Nabi buat adalah dengan perintah Allah, dan Nabi adalah orang yang paling mengetahui tentang hukum hakam Allah. 6105 baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, sana'a Rasulullah, Nabi SAW telah melakukan amran suatu perkara. Fatarakhasa fih, dan Nabi telah memilih kelonggaran pada perkara tersebut. Maksudnya ada pilihan yang lebih strict, yang lebih tegas. Nabi tapi pilih untuk ambil yang ringan, nak memudahkan umat baginda. Fabalagha dzalika nasan min ashabi, perkara tersebut sampai kepada beberapa orang daripada kalangan sahabat Nabi. Faka'annahum, maka seolah-olah mereka karihu, tidak menyukai, wa tanazzahu, dan memilih untuk menghindari daripada perkara tersebut. Perkara tersebut sampai kepada Nabi, maka Nabi telah berdiri menyampaikan khutbah seraya bersabda, ma balu rijalin, apakah masalah sebahagian daripada kamu, balaghahum anni, telah sampai kepada mereka daripada pihakku, amrun, satu perkara, tarakhastu fih, yang aku telah memilih untuk mengambil kelonggaran padanya. Fakarihu, maka mereka tidak menyukai, wa tanazzahu anhu, dan mereka memilih untuk menjauhkan diri daripada perkara tersebut. Fawallahi, sabda Nabi, demi Allah, la ana a'lamuhum billah, pasti aku adalah orang yang lebih mengetahui tentang perintah Allah, wa asyadduhum lahu khasyah, dan aku adalah orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. 6106 kita tidak terjemahkan sebab riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Hafsun ya'ni ibn Ghiyath tahwil wa bi ilai qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Ali ibn Khashram qala akhbarana Isa bin Yunus kilahuma 'anil Amash bi isnad Jarir nahwa haditsi. 6107 baca. Maka Nabi SAW telah memilih kelonggaran pada satu urusan, satu perkara. Nabi pilih yang mudah. Fatanazzaha, maka sebahagian daripada para sahabat menjauhkan diri daripada apa yang Nabi pilih. Mereka anggap macam mereka nak ambil amalan yang susah. Perkara tersebut sampai kepada Nabi SAW, faghadiba, maka marah Nabi, hatta banal ghadabu fi wajhi, sehingga jelas kelihatan marah baginda pada wajah baginda. Kemudian baginda bersabda, ma balu aqwam, apakah masalah sekelompok manusia, yarghabun, mereka membenci, amma ruhisali, perkara yang telah diberikan kelonggaran untukku melakukannya. Fawallahi, maka demi Allah, la ana a'lamuhum, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang hukum Allah, hukum hakam Allah, wa asyadduhum lahu khasyah, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Babu wujub ittiba'i, bab hadis yang menceritakan tentang wajib untuk mengikuti Nabi SAW. 6108 baca. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya ada beberapa orang daripada kalangan Ansar khasama Zubair, telah bergaduh, telah bertengkar dengan Zubair ibn al-Awwam di sisi Nabi SAW. Apakah isu pertengkaran mereka? Fi syirajin, berkenaan saluran pengaliran air al-harrah, yang berada di tanah harrah. Harrah bermaksud tanah berbatu hitam. Mereka bergaduh kenapa? Allati yaskun, yang mana saluran air tersebut digunakan untuk menyirami kebun-kebun kurma. Faqala al-Ansari, maka orang Ansar tersebut berkata, sarrihil ma'a yamurru, biarkanlah air berjalan, berlalu.
Tapi tak boleh begitu, sebab air tersebut tak kuat. Maka untuk air tersebut masuk ke dalam kebun Abdullah bin Zubair, dia perlu tahan beberapa ketika, barulah dia lepaskan air tersebut. Dan kebun orang Ansar ini selepas daripada kebun kebun Zubair ibn al-Awwam. Fa'aba alaihim, maka Zubair ibn al-Awwam enggan untuk melakukan itu, sebab nanti rosak tanaman dia. Bukan dia pentingkan diri, cuma dia nak tahan air untuk tempoh beberapa ketika, supaya air boleh masuk ke dalam kebun dia dahulu. Faqtasamu, maka mereka telah mengadu kepada Nabi SAW. Maka baginda bersabda kepada Zubair, "Iski ya Zubair, siramkanlah kebun kamu wahai Zubair, kemudian biarkanlah air kepada jiran kamu." Dan itulah yang kebiasaannya berlaku. Namun orang Ansar ini marah, maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, an kana bana ammatik, hanya kerana Zubair ini adalah anak lelaki makcik kamu, maka tuan buat keputusan begitu." Maka berubah wajah Nabi SAW. Kemudian baginda bersabda, "Wahai Zubair, iski, berilah air kepada kebun kamu, thummah bisil ma', dan tahanlah untuk tempoh yang lama, hatta yarji'a ilal jidr, sehingga air naik sampai kepada dinding kebun." Mula-mula Nabi suruh tahan sedikit sahaja, tapi bila melihat lelaki ini berkata biadab kepada baginda, maka Nabi suruh untuk dia tahan air untuk tempoh yang lama, barulah dilepaskan. Berkata Zubair ibn al-Awwam, "Demi Allah, aku mengira ayat ini turun berkenaan peristiwa tersebut, iaitu surah An-Nisa ayat 65, fala warabbika la yu'minun, maka demi Tuhanmu mereka tidaklah beriman sehingga mereka menerima keputusanmu wahai Muhammad." Bab yang seterusnya berkenaan tentang memuliakan Nabi, meninggalkan banyak soalan yang tidak perlu kepada Nabi, aula yata'allaku bihi taklif, ataupun soalan yang tidak ada kaitan dengan sebarang hukum ahkam. Soalan yang tak ada kaitan. Contohnya, mana satu lahir dulu, telur ke ayam? Maka tak ada kaitan, tak ada berkenaan dengan taklif, berkenaan tentang hukum ahkam. Maka dalam hadis ini diajar untuk meninggalkan soalan yang tidak berfaedah, wa ma la yaqa, dan soalan yang takkan berlaku perkara tersebut, dan seumpamanya. 6109. Terus Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya beliau mendengar Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu, apa jua yang aku larang kamu daripada melakukannya, maka jauhilah. Wa ma amartukum, dan apa jua sabda Nabi SAW yang aku perintahkan kamu untuk melakukannya, maka lakukanlah daripadanya mastata'tum, apa yang kamu mampu. Fa innama ahlaka, kerana sebab binasanya orang-orang sebelum daripada kamu adalah, sabda Nabi, dua perkara. Kathratu masailihim, banyaknya soalan yang tidak perlu. Banyaknya soalan. Macam zaman kita, soalan-soalan yang tak perlu. Dajjal ni mak bapak dia siapa? Contoh. Dajjal ni nanti pasport dia mana? Contoh. Soalan yang tak perlu. Maka binasanya umat terdahulu kerana mereka menyebutkan diri dengan soalan yang tidak perlu. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka suka bercanggah pendapat dengan nabi mereka. 6110 kita tidak terjemahkan. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Khalaf qala hadatsana Abu Salamah wa Mansur ibn Salamah al-Khuzai qala hadatsana Laitsun an Yazid ibn al-Hadi an Ibn Shihab bi hadzal isnad mislahu sawa. 6111. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda mengingatkan pada sahabat, "Zaruni, tinggalkanlah daku selagi mana aku meninggalkan kamu." Maksud tinggalkan adalah jangan mengganggu Nabi dengan soalan-soalan yang pelik-pelik, soalan-soalan yang tak perlu, soalan-soalan yang tidak berfaedah. Kemudian sabda Nabi, "Fa innama halaka man kana qablakum," kerana binasanya umat yang terdahulu, iaitu dengan dua perkara. Mereka banyak bertanya soalan yang tidak perlu, dan mereka bercanggah pendapat dengan para nabi mereka. 6112 baca sanad dia.
Maka kenapa Nabi tak suka soalan-soalan yang pelik-pelik? Sabda Nabi SAW, inna a'zamal muslimina fil muslimina jurma. Sesungguhnya dosa yang paling besar seorang Islam kepada orang Islam yang lain adalah man sa'ala an syai'in, dia bertanya tentang sesuatu perkara lam yuharrim alal muslimin, yang tidak diharamkan ke atas orang Islam, namun disebabkan soalan dia pada waktu itu ditanya berkali-kali, fahurrima alaihim, maka diharamkan ke atas orang Islam disebabkan soalan dia. Cuma selepas Nabi wafat, maka tak adalah. Cuma pada zaman Nabi, kadangkala disebabkan soalan yang tertentu, Allah menjadikan hukum itu haram ke atas orang Islam yang lain. 6113 baca sanad dia. Yang ni lebih kurang sama pun kita tidak terjemahkan. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa ibn Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an az-Zuhri tahwil. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Muhammad bin Abbad qala hadatsana Sufyan qala ahfadhu kama ahfadhu bismillahirrahmanirrahim. Az-Zuhri an Amir bin Sa'd an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'zamul muslimina fil muslimina jurma. Jurma ay dzamba. Man sa'ala an amrin lam yuharrim fahurrima 'alan nasi min ajli mas'alatih. Maka berlakunya sesuatu pengharaman hukum disebabkan dia suka bertanya soalan tersebut. Maka sebab itu Nabi sebut zaruni, tinggalkanlah aku, jangan bertanya sesuatu yang tidak perlu, kerana boleh jadi Allah mengharamkan sesuatu disebabkan soalan yang ditanyakan. 6114 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani wa Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus tahwil. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Abd ibn Humayd qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar kilahuma an az-Zuhri bi hadzal isnad. Wa zada fi hadits Ma'mar rajulun sa'ala an syai'in wa naqqara anhu wa qala fi hadits Yunus Amir bin Sa'd annahu sami'a Sa'dan radhiyallahu anhu. 6115 baca. Maka hadis ni sebenarnya kena baca sampai hujung tajuk barulah kita faham. Maka sebenarnya nanti akan diterangkan detail pada riwayat yang terakhir daripada bab ni 6121, bahawa sebenarnya ketika itu Nabi SAW ditanya bertubi-tubi dengan soalan yang tak perlu, soalan yang tak penting oleh para sahabat. Bertubi-tubi Nabi SAW ditanya, sehingga kan Nabi SAW dah mula marah. Sebab soalan yang tak penting, soalan yang bukan berkaitan hukum, soalan yang tak penting. Maka akhir sekali Nabi SAW pun bertanya, tanyalah apa yang kamu nak tanya. Semua orang tanya. Yang perasan Nabi SAW sedang marah adalah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab pun pada waktu itu berkata, kami redha Allah sebagai Tuhan kami, Islam agama kami, Nabi Muhammad adalah Nabi kami. Barulah Nabi SAW menjadi reda kemarahan baginda. Maka sebenarnya detailnya ada pada riwayat 6121. Namun di sini Anas bin Malik berkata, balagha Rasulullah SAW an asbi syai'un. Maka Nabi SAW telah mendapat sesuatu daripada para sahabat baginda. Itulah soalan-soalan yang terlalu tidak berkaitan, soalan-soalan yang tidak penting. Maka Nabi pun telah menyampaikan khutbah seraya bersabda, uridan alayyal jannatu wan nar, telah ditunjukkan kepadaku syurga dan neraka. Falam arakal yaumi, maka tidaklah aku melihat seperti hari ini, fil khairi, pada kebaikan dan keburukan. Walau ta'lamuna ma a'lamu, dan kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya sedikit tertawa kamu dan banyaknya kamu akan menangis. Berkata perawi, fama ata ala ashabi Rasulillah yaumun, maka tidaklah melalui pada sahabat satu hari yang lebih dahsyat daripada hari itu. Sebab Nabi SAW marah, kerana Nabi SAW ditanya dengan soalan-soalan yang tak perlu begitu banyak. Maka berkata perawi, ghattau ru'usahum, maka para sahabat telah menundukkan kepala mereka, walahum khanin, dan kedengaran suara tangisan mereka. Maka bangunlah Umar bin Khattab seraya berkata, radina billahi rabba, kami redha Allah sebagai Tuhan kami, wabil islami dina, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai nabi kami. Maka barulah Nabi SAW punya kemarahan reda. Maka bangunlah ketika itu seorang lelaki, lalu dia bertanya soalan, man abi, siapa ayah saya?
Soalan yang mana pada waktu itu tak sepatutnya ditanya kepada Nabi, soalan yang tak perlu. Siapa ayah daku? Maka Nabi SAW pun jawab, abuka, ayah kamu adalah sekian-sekian. Maka turunlah ayat Al-Quran di mana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu, janganlah kamu bertanya soalan, an asya' tentang sesuatu, intu bedalakum tasukum, jika dijelaskan jawapan kepada kamu nescaya kamu tidak suka. 6116 kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala wadatsana Muhammad ibn Ma'mar ibn Rabi' al-Qaisi qala hadatsana Rawh ibn Ubadah qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Musa bin Anas qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul qala rajulun ya Rasulullah man abi qala abuka fulan wa nazalat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum tamamal ayah. 6117 kita akan sambung pada jam 6.30 petang nanti insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih semua, jumpa lagi.